Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Oi, lamanya tak buat live kan? Lamanya tak bagi muka kat you all. Tak bagi muka. Kan? So, petang ni sambil-sambil nak balik kerja. So, saja tengok. Nak test stand baru. Stand baru. Tak ada nak baru pun. Kan? Cuma tak guna. Ada tak guna. Okay. Saya nak tanyalah apa nama tu, you all sekarang ada masalah tak, siapa-siapa yang guna Maybank to you? Saya sekarang ada masalah lah guna Maybank to you. Aduh, tak friendly langsung. Saya tak tahulah kenapa orang Maybank suruh guna application apps dia tu kan. Kalau apps dia tu memudahkan tak apa. Ni macam susah, saya tak tahu nak tekan mana. Kita kok ada duit dalam akaun ni, kita takut tau nak tekan suka-suka kok say. Dok. Biasanya yalah, orang kata apa, sekarang ni Maybank to you, dulu kalau kita buka website dia, kita boleh je transfer duit tau. Sekarang ni bila kita buka Maybank to you, kita boleh kalau buka website Maybank to you, memang kita boleh transfer. Cuma dia ada limit. Dia ada limit setakat 3,000 je sekali transfer. Kalau nak lebih daripada 3,000, kena buka apps dia tu. Entah siapa tu dia cipta apps dia tu, saya pun tak faham kok. Macam saya bila saya buka, tu satunya dia tak friendly. Bukan dia tak friendly macam mana? Contoh, dia cover kita minimum 1K tu kan. Bila kita nak tukar, macam dia macam tak ada arahan jelas tau. Jadi kita nak tekan-tekan ikut-ikut dang ni, kita takut. Salah-salah tekan kan terlang duit kita ke apa dalam bank kan pasal. Gitulah maksudnya. Jadi macam payah ni Maybank. Payah sangat ni. Kan. Kalau you all ada pengalaman ke saya nak pandai ke mana ke, wallahu alam lah. Tapi dok kalau setiap kali nak guna telefon, hari tu telefon dah customer service dia kan. Telefon dah, lepas tu dia tanya dia kenapa saya tak nak transfer lebih pada 3,000. Lepas tu dia kata sekarang ni memang apa-apa duit melebihi 3,000 kena guna application dia. So bila guna apps dia tu, bila buka tu kotak-kotak tu, aduh, macam tak berani ya. Tak berani. Kita yalah, duit tu lah bank dia tak tahulah kok saya tak berapa cerdik IT kan. Orang kata bodoh IT, boleh kira juga. Kan, tapi memang payah. Tak boleh sekarang ni website. Jadi kalau kita nak transfer lebih dari 3,000, kena buat 2-3 kali kena buat. Ngepek hari ni hujan. Hai bagi yang menonton, yang baru masuk. Saya tengok baru masuk. Saya lama dah buat live sebenarnya kan. Dah berbulan-bulan dah saya rasa saya tak buat live. Dah makan tahun dah. Setahun dah kot tak buat live. Sebab saya tak tahu kenapa saya tak buat live sekarang. Macam semalam pun saya duduk tengok-tengok kan, story-story lama, bukan story-story lama, video-video lama kan yang saya save dalam Facebook. Dulu saya antara orang yang kerek buat live jugalah. Maksudnya live saya tahun 2017, 2016, 2015, terlalu banyak lah. Maksudnya live saya banyak. Orang kata pelik. Sejak saya pindah balik Terengganu ni, lebih kurang 3 tahun ni kan, saya kurang dah buat live. Mungkin disebabkan faktor tanggungjawab, faktor tak tahulah. Kan, jadi saya rasa buat apa yang saya jadi kurang buat live. Saya pun pelik juga. Ke sebab saya rasa selesa. Bahaya tu. Kan, kalau selesa ni bahaya. Hai yang melihat kan. Okay, terima kasih kerana masuk saya punya live. Saya lama tak buat live. Sejak arwah mak saya orang kata pergi pun, orang kata saya cuba kan, saya cuba untuk comeback lah. Maksudnya saya cuba untuk comeback. Saya lama tak menulis dekat Facebook pun. Macam tu kadang-kadang bila saya jiwa kacau jiwa kacau tu. Tapi bisnes alhamdulillah masih on. Kan masih on. Rupanya bila kita tenung, kita tengok balik, kita tak adalah sekuat mana. Kita tak adalah sekuat mana yang kita rasa kan. Bila Tuhan uji tu dengan sesuatu ujian tu, baru kita tahu tahap kita tu dekat mana. Tapi alhamdulillah, kan, alhamdulillah saya orang kata kuat
beria-beria tu lah. Mungkin sebab faktor PKP juga kan, COVID ni kan. You all semua kawan-kawan saya doakan you all semua dilindungi, stay safe kat mana kan. Tak kalau nak keluar rumah sampai bila-bila, memang tak boleh dah keluar rumah sampai bila-bila. So kita kena lalui kehidupan kita ni dengan norma baru. Macam orang kata macam biasalah, nak keluar pun kena jaga SOP. Kalau tak keluar pelik pula kan bertahun-tahun. So macam tu, jadi kita yelah, atas nasib lah kan. Kalau Tuhan bagi, orang kata selamat lah kita. Kalau Tuhan kata dok selamat lah kita, gitulah. Tapi kita dok berhentilah, maksudnya protect diri kita tu kan, ikut SOP. Tapi saya doakan semua kawan-kawan saya, insyaAllah selamat, dilindungi daripada virus. Yelah, virus ni kan, dia asbab kepada sesuatu. Asbab lah, apa-apa bila kita demam kat sebab, kita sakit kat sebab, gitu je lah. Kan. So yelah, baru lagi buat live ni dah berbulan-bulan dah cuti. Okay, memanglah view tak akan tinggi lah, it's okay kan. Tapi saya nak setiap live saya ni, orang kata akan ada lah dekat Facebook, macam tu. Orang bisnes, orang kata kalau tak buat live ni, lah bisnes, tak tahulah bisnes macam mana tau. Macam orang bisnes ni, dia kena buat sesuatu yang luar biasa lah. Kadang-kadang benda tu dia tak pernah buat pun, tapi disebabkan bisnes, dia terpaksa buat. Macam saya lah, kan, saya ni tak orang kata apa, pemalu, kan, pemalu nak buat live, pemalu nak sembang macam ni pun sebenarnya pemalu. Tapi saya cubalah, maksudnya kita kena buanglah perasaan tu, sebab kita nak berjaya kan, nak berjaya, macam saya pula nak suruh jadi ikutan pada saya punya team. Kan, kalau orang kata kita as a leader, kita as a mentor, kita pun tak buat, macam mana team kita nak buat? So saya pun paksa diri saya sebenarnya. Actually saya paksa diri saya untuk saya buat lah, untuk saya buat. Salah pula dah lalu jalan ni, kecil pula jalan ni. So hi. Okay, yang akan tengok saya ni, saya ucapkan hi. Okay, saya buatlah sekejap saja. Okay, terima kasih yang sedang view. Walaupun lama dah saya tak orang kata menjelma di live. Okay, hari ni ada promo, ada beberapa promo hari ni, promo yang sedang berlangsung dan berjalan. You all boleh cari semua rakan-rakan kongsi saya untuk Grab promo tu. Okay, untuk Grab promo yang terbaru ni lah. Saya sebenarnya saya nak buat juga live, nak cerita. Saya nak buat live, saya nak cerita berkenaan dengan sakit mak saya tu. So kurang-kurangnya ada kawan-kawan kat sana, mungkinlah kita tak tahu kan nasib seseorang kan, mungkin akan menerima nasib macam saya juga. Okey, sebab saya nak buat nak bercerita lah macam mana perginya orang kata keramat hidup saya tu dalam hidup kita orang. Okey, sebab benda tu terlampau cepat berlalu. Cepat maksudnya terlampau orang kata tak dijangka sebab mak saya tu orang kata alhamdulillah sihat, walaupun dia ada penyakit, tapi dia under control. Maksudnya dia ada lelah dia pun berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi mak saya ni jenis orang yang kuat semangat lah. Kalau you all tengok, kalau saya ni berniaga gila-gila, mak saya pun macam tu juga. Arwah mak saya pun macam dia, sifat fighter dia tu orang kata sebab bila saya tengok dia tu, sebenarnya saya telah mewarisi sifat pejuang dia tu, sifat fighter dia tu yang ada pada diri dia tu lah kan, yang saya warisi. Macam tu. Arwah mak saya ni, saya share lah sikit kan. Arwah mak saya ni, sebelum mak saya sakit tu, sebenarnya saya sendiri telah bermimpi ibarat macam saya nak mati. Okay, bukan bermimpi, saya rasa diri saya ni macam nak mati. Kan, lepas tu pun saya ada mimpi saya menangis. Saya ada beberapa mimpi lah sebelum mak saya pergi tu.
orang kata sebelum saya tahu penyakit mak saya tu, penyakit arwah mak saya rasa macam saya sendiri nak mati. Dan saya pun jadi macam takut. Macam mana saya, orang kata cuba, orang kata try baca Quran, khatam Quran kan, mendekatkan diri pada Tuhan. Lepas tu saya kurangkan aktiviti saya yang bukan-bukan. Jadi macam tu, sebab saya rasa macam saya je nak mati pada waktu tu. Lepas tu nak dikatakan ceritanya, orang kata apa, mak saya tiba-tiba dia kita rasa macam sakit biasa tau. Dia bengkok kelenjar je. Maksudnya dia bengkok kelenjar dekat belakang ni, dekat belakang telinga ni. Lepas tu dia pergi klinik sendiri. Mula-mula dia mengadu dia bengkok. Lepas tu dia pergi klinik sendiri dengan ayah saya. Okey. Lepas tu dia balik, saya tanya dia, "Mak, doktor kata apa?" Dia kata bengkok kelenjar ni dia kata biasa. Tapi memang betul, macam anak saya yang nombor 2 tu, dia memang kalau dia macam nak demam ke sesama ke, dia akan ada bengkok kelenjar belakang ni. Bila saya pergi jumpa doktor kata itu normal. Maksudnya badan dia, antibody badan dia sedang melawan penyakit dalam badan dia. So arwah mak saya pun mengalami benda yang sama, dan doktor pun beritahu benda yang sama. Dia kata bengkok tu ada antibody sedang melawan virus yang ada dalam badan dia lah. Lepas tu doktor bagi antibiotik. Bila doktor bagi antibiotik, dalam makan dalam lebih kurang dalam 5 hari 6 hari macam tu sepatutnya habis. Sepatutnya doktor kata lepas makan antibiotik tu bekas kelenjar tu akan hilang lah. Tapi dengan izin Allah bengkok tu tak hilang. Lepas tu saya pula bawa pergi klinik. Okey, sambung antibiotik, bawa klinik lain pula, pergi ambil antibiotik lain. Okey, dah cerita ke doktor pernah ambil antibiotik sekian. So doktor bagi antibiotik lain pula. Okey, bila makan tu pun tak surut. Okey, tak surut. Lepas tu disebabkan saya sibuk kerja ni kan, PKP sibuk semua, mak saya pergi sendiri klinik yang mula-mula dia pergi yang pertama tu. Jadi doktor tu kata kita ambil darah lah, kita check. Okey, kita check darah. Dan okey, lepas tu keluar, saya ingat hari Senin dia pergi ambil darah dekat klinik tu. Hari Khamis keluar result darah. Lepas tu result darah tu doktor tu suruh pergi refer ke klinik kerajaan lah. Okey, klinik kerajaan sebab kelenjar tu, orang kata bengkok kelenjar tu tak turun. Lepas tu mak saya pun kata dia terus pergi ke KK mana masa tu. Lepas tu doktor suruh dia masuk ward lah hari Ahad. Kami dia buat. Lepas tu kan sekarang ni masuk hospital kena buat ni kan, PCR. Maksudnya kena check COVID saringan dulu untuk masuk hospital. Lepas tu dia buat and then apa nama tu, dia kata hari Ahad kena masuk hospital. So banyak saya pun macam benda tu kita tak ambil sebagai serius. Sebab orang kata apa, mak saya memang biasa keluar masuk hospital sebab masalah dia punya demam, lelah dia kan, macam tu lah. Darah tinggi kecil manis mak saya alhamdulillah terkontrol lah, kawal kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, bila masuk hospital tu okey, doktor cek tu dalam 2-3 hari dalam proses untuk cek masalah apa tu. Sebab mak saya thyroid dia okey, ujian darah tidak menunjukkan dia ada thyroid. Tapi bengkok dia tu dia melarat sampai ke bawah, menyebabkan dia bengkok sebelah sini. Dia bengkok sebelah sini. Jadi saya sendiri pun suspek thyroid lah, kan thyroid. Tapi ujian darah tu kata bukan thyroid. Lepas tu jadi doktor akan buat doktor nak buat CT scan lah. Okey, CT scan. So dia duduk dekat hospital dalam lebih kurang dalam 6 hari. Okey, 6 hari. Lepas tu doktor scan dan 6 hari tu dia boleh keluar. Dan orang kata apa, pada masa tu dia dah mula ada masalah kesukaran untuk telan air. Okey, telan air. Makan masa tu okey lagi. Makan okey, cuma telan air tak boleh. Bila dia telan air dia akan tersedok. Maksudnya dia akan macam orang lekat, macam tersedok. Bila telan air je tersedok. Okey, jadi dia tak boleh minum laju-laju lah air tu.
Dan pada masa sama dalam proses mak saya bengkok kerenjak tu, dia efek dia adalah peti suara. Okey, suara mak saya tiba-tiba dia jadi serok. Dia jadi serok-serok kan, macam orang serok, orang sakit tekuk banding kan, jadi serok. Jadi orang kata saya memang suspek thyroid je lah. Maksudnya walaupun doktor pun sendiri tak ada nak kata apa. Doktor kata bukan thyroid, kadang-kadang doktor kata bukan thyroid, kadang-kadang doktor kata thyroid. Saya pun macam doktor sendiri pun susah untuk buat keputusan kan. Orang kata lepas CT scan tu menunjukkan memang ada sel kanser lah di bahagian bahagian thyroid mak saya ni ada sel kanser. Tapi bila doktor suruh balik berehat kat rumah, sebab yelah dia bagi alasan isu COVID banyak. Tapi memang betul, saya sendiri pun suruh mak saya keluar hospital lah. Sebab doktor tak boleh nak buat apa-apa juga pada masa tu. Tapi dalam proses mak saya keluar hospital tu, mak saya asyik nangis sebab dia tak tahan sakit kan. Dia kata sakit, kadang-kadang sakit. Lepas tu nak minum air masalah. Sebab orang kata apa, sakit tekuk kan, macam dia belohok. Setiap kali minum air dia akan belohok. Orang tengah kata belohok, macam batuk tu kan. Siap minum air belohok. Lepas tu keluar hospital tu orang kata apa, dalam tempoh dia keluar hospital tu saya dah tak sedar hati. Sebab saya boleh tengok bengkok dia tu semakin lama semakin larat. Mula-mula sebelah kiri, lepas tu bawah ni, lepas tu belum sebelah kanan lah dia bengkok ambil. Lepas tu saya call, banyaklah doktor saya call. Sebab saya berusaha masa tu saya nak cuba orang kata apa, nak cuba hantar mak saya dapat rawatan terbaik lah. Maksudnya kita nak hantar ke swasta lah semua kan. Lepas tu saya telefon doktor pakar hospital sebesar Kuala Terengganu tu, HNZ. Okey, saya bercakap dengan seorang doktor pakar bahagian tu, surgery tu. Dia bagi tahu, dia tak bagi clear kat saya, dia tak bagi tahu clear. Cuma dia kata macam ni, memang ada ketumbuhan. Saya rasa doktor tu pun mungkin dia nak menjaga sensitivity kan. Dia tak nak beritahu saya direct. Okey, cuma dia kata macam ni kat saya, memang ada ketumbuhan, tapi kalau kita nak operate buang pun kita kena fikir banyak faktor. Dia kata macam tu. Sebab dia bagi alasan macam ni, sebab mak awak dia kata ada penyakit-penyakit lain. Bila kita nak bius dia, kita kena cuba sembang dengan pakar bius. Sebab mak awak ni dia asma yang teruk. Sebab bila bengkok dia tu besar, okey, dia telah, macam doktor kata, bengkok dia tu telah menutup saluran pernafasan mak saya. Kan, jadi mak saya ni yang memang asalnya memang ada leloh, okey, dia jadi kor leloh lah. Maksudnya kor kuat dia punya kadar leloh dia tu. Maksudnya dia leloh dia lagi agresif lah. Okay. So bila saya Waalaikumsalam Kak Fatul. Okay, sini saya cerita mak saya. Okay, mungkin kalau yang you all dengar ni, mungkinlah orang kata in case kalau berlaku pada you all dekat luar sana, bermaksud you all dapat sesuatu, ataupun saya nak jadikan live saya ni untuk saya simpan, untuk saya dengar akan datang. Saya tak nak kenangan apa yang saya buat kat mak saya tu akan hilang macam tu saja. Je saya nak dia simpan menjadi satu video. Nanti saya akan save live ni, saya akan letak dalam YouTube, saya akan letak dalam Facebook. Maksudnya bertahun-tahun akan jadi tatapan, mungkin akan jadi tatapan anak-anak saya nanti kan, macam mana arwah nenek dia pergi. Okay. So saya nak bercerita dengan you all, okay, sambil-sambil you all boleh dengar kan. Okay. So bila doktor sendiri dia kata kita tak boleh operate mak awak sebab atas faktor kesihatan lah. Mungkin doktor tu dia menjaga orang kata apa, jaga saya punya perasaan ku kan. Okey, jadi saya macam tak puas hati. Okey, saya tak puas hati. Saya rasa mungkin doktor ni macam banyak kes kan. Bila doktor ni banyak kes, mungkin dia tak nak ambil kes mak saya. Sebab mak saya kan berumur 65 tahun pada waktu itu. Okey, lepas tu saya pun telefonlah beberapa hospital specialist. Okey, specialist. Saya dah ready nak transfer mak saya ke specialist lah maksudnya. Lepas tu bila call satu specialist ni, dia tak nak terima lah kes mak saya, dia tak nak terima. And then satu saya call lagi specialist yang kedua.
Saya bercakap dengan doktor pakar juga dekat situ. Okey, dia bertanya saya, dia kan saya siapa yang ambil kes mak saya dekat hospital. Saya beritahulah doktor sekian-sekian. Okey, saya tak akan mention nama dia, doktor ni lah. Okey, lepas tu doktor tu kata okey tak apa, nanti saya call awak balik, saya nak bercakap dengan doktor tu dulu. Okey, lepas tu saya tunggu panggilan doktor tu. Masa tu saya perjalanan, saya nak pergi kerja. Saya nak pergi kerja, saya balik dari rumah. Orang kata baru je dalam 5 minit saya bercakap dengan doktor tu. Lepas tu doktor tu call balik saya. Dia kata macam ni kat saya. Dia kata Akmal, dia kata sorry to say, dia kata mak awak tu, dia kata kita memang tak boleh nak buat apa-apa. Kan. Masa tu saya tengah drive, saya berhenti tepi jalan, saya menangis. Saya kata, doktor, takkan tak boleh buat apa-apa. Tolonglah doktor. Saya katakan saya sanggup bayar apa-apa pun, tapi tolonglah mak saya. Dia kata, dek, doktor tu beritahu saya, dek, terimalah ketentuan Tuhan ni dengan hati yang terbuka. Kan, saya boleh pesan, jagalah mak adik sebaik-baiknya. Kan, sebab dia kata bila saya bercakap dengan doktor HNZ tadi, dia sebutlah nama tu, kawan-kawan dia lah kan. Dia kata kalau doktor tu sendiri tak berani buat dah. Dia kata apatah saya. Dia kata sebab doktor yang jaga kes mak adik tu adalah doktor nombor 1 dekat Terengganu ni. Maksudnya doktor pakar yang memang pakar-pakar betul dah. Kan, dia bercakap sini pun dia dah kata memang mak saya disahkan. Dia kata Rizab tisu lah ambil, tapi apabila dia tengok keadaan mak saya tu, dia kata dengan pengalaman dia selama 30 tahun, okey, 30 lebih tahun dalam bidang kedoktoran tu, dia kata mak saya kemungkinan lah kanser mak saya ni adalah kanser yang sangat agresif, yang jarang-jarang sekali menyerang orang. Tapi bila dia serang, biasanya patient tu tak boleh hidup lama lah. Patient tu akan, orang kata apa, paling-paling lama pun sejarah dalam dunia boleh pergi hidup bukan dalam 8 bulan macam tu je. Kalau hidup 6 bulan tu kira Alhamdulillah lah. Maksudnya orang kata apa, yelah, macam berat lah hati saya kan. Masa tu saya berhenti tepi jalan, memang saya menangis. Air mata ni ibarat macam tak boleh nak fikir tau. Maksudnya seluruh tubuh ni, anggota badan ni lemah. Maksudnya bila doktor kata jagalah mak saya sebaik-baiknya, maksudnya doktor macam dak aku dah. Maksudnya, tapi orang kata apa, dengan kekuatan psikos husband saya kata, saya cerita, dia pun macam istighfar kan. Tapi saya kata gini, tak ada kan, nampak tak, orang kata betapa gerah kepalanya saya ni kan. Tak ada, saya kata ajal maut ni semua di tangan Tuhan. Saya kata Allah tentukan ajal maut, jadi saya tak akan berhenti mencari penawar untuk mak saya. Kan, pada tu saya rasa semangat lah. Saya maksudnya semangat. So daripada sama saya sembunyikan sakit tu pada mak saya. Mak saya macam saya sedih tahu, sebab mak saya adalah seorang fighter. Dia berjuang dan dia berharapkan ada kesembuhan untuk diri dia. Okey, ada ubat untuk diri dia. Macam saya sendiri pun, saya macam orang kata apa, macam kuatkan semangat saya bila saya kata jodoh maut di tangan Tuhan tu. Saya rasa macam ada semangat, diri saya ada semangat. Dan mula pada itulah saya mula mencari, orang kata, rawatan tradisional Intia kan. Mula cari semua-semua tu. Tapi orang kata dengan izin Allah, benda tu tak smooth. Maksudnya macam mungkin tidak diizinkan kan, benda tu tak smooth. Dia macam berhenti macam tu. Macam bukan berhenti, macam bila saya nak beli ubat tu tak boleh, nak jumpa dengan Tok Bomo tu tak boleh. Macam tu. Macam banyaklah benda yang mungkin Tuhan kata sedaya kuat mana pun saya berusaha, saya tak boleh kan. Pada masa itu saya dah mula rasa duit dah jadi bukan jadi kepentingan dah. Bagi saya macam ada duit ke tak ada duit ke, orang kata apa,
tak ada benda dah. Kan maksudnya tak boleh nak buat apa-apa dah. Lepas tu bila orang kata apa, saya telefon mak saya hanya mampu tahan tangisan dalam hati. Saya kata, mak kena kuat semangat mak mak nak sihat, mak kena kuat semangat. Mak saya semua tanya saya, dok, macam mana ni mak ni, bila doktor nak buat? Sebab doktor tak buat apa-apa ke mak saya. Mak doktor hanya macam bantu dari segi pernafasan je lah. Maksudnya kalau mak saya leloh, dia bagi oksigen, dia bagi nap. Lepas tu kalau mak saya sakit, dia bagi morfin. Macam tu je. Dan sampailah kata tahap paling kritikal seminggu sebelum dia meninggalkan kami. Okey, seminggu sebelum dia meninggalkan kami, saya dah memang, bila saya tengok sakit dia tu kan, mula-mula saya memang bangun solat tahajud malam kan. Apa yang saya tak pernah buat, saya buat kerana mak saya. Saya buat kerana mak saya. Saya bangun tahajud malam, saya doa, saya minta Allah tarik balik semua sakit mak saya. Allah maksudnya tolong sihatkan, tolong sembuhkan mak saya lah kan. Okey, lepas tu seminggu kemuncak kepada sakit mak saya tu sendiri. Okey, seminggu orang kata kemuncak sakit mak saya tu, saya terpaksa reda sebab saya tak tahan tengok keadaan mak saya. Mak saya tak boleh tidur, mak saya tak boleh makan, mak saya tak boleh bernafas dengan elok kan. Lepas tu saya decide dengan doktor, saya kata saya nak bawa mak saya balik rumah. Saya sewa semua kelengkapan, saya cari nurse yang terbaik untuk mak saya, untuk jaga mak saya kat rumah. Saya, orang kata saya jadikan rumah saya ni facility untuk facility untuk hospital lah. Maksudnya hospital punya facility saya sediakan kat rumah. Saya nak bagi kebaik untuk mak saya. Saya menunggu mak saya balik. Bila mak saya balik semua kan, saya memang sampai sudah saya tak bagi tahu mak saya penyakit dia. Okay, sebab hanya saya je tahu penyakit dia pada waktu itu, dan saya tak bagi tahu pada orang lain pun. Lepas tu bila mak saya duduk kat rumah tu, saya memang tak tidur malam. Mak saya tak boleh tidur langsung. Saya memang tak boleh tidur malam. Lepas tu saya terpaksa bagi tahu adik-adik saya. Saya kata kita kena reda, saya kata. Lepas pada tu saya dah mula ubah doa saya. Okay, saya ubah doa saya. Yang sebelum ni doa saya adalah untuk mak saya sihat, mak saya kembali sihat lah. Tapi seminggu dia duduk dekat rumah, saya dah ubah doa saya. Saya mohon Allah permudahkan segalanya. Sebelum itu pun saya buat yasin ke mak saya. Saya upah orang baca yasin. Saya hantar sekolah-sekolah tahfiz. Saya cari semua sekolah-sekolah tahfiz, merata saya cari sekolah tahfiz. Saya suruh diorang doakan untuk mak saya kan. Saya sedekah setiap hari, sedekah untuk kesembuhan mak saya. Tapi seminggu sebelum mak saya pergi tu, 5-6 hari sebelum mak saya pergi tu, saya mesej ustaz-ustaz sekolah tahfiz. Saya kata saya nak tukar doa saya. Saya tukar doa saya. Saya kata saya mohon Allah permudahkan segalanya. Jika ada kesembuhan kepada mak saya, Allah percepatkanlah penemuan penawar untuk mak saya. Kalau anda kata tiada kesembuhan untuk mak saya, mohon Allah permudahkan. Okay. Itulah doa saya, dan saya hantar ke semua sekolah-sekolah tahfiz yang saya jumpa. Orang kata saya mula-mula saya nak bawa mak saya pergi Kota Baru. Okay, 3 hari sebelum dia pergi, saya nak bawa mak saya pergi Kota Baru. Saya dah sewa ambulans private, okay, untuk membawa mak saya pergi Kota Baru, berubat, jumpa dengan satu bomo ni. Tapi dengan izin Allah, macam saya kata tadi, tak smooth. Benda tu tak smooth. Saya janji dengan ambulans tu pukul 8 pagi kita orang akan gerak daripada Terengganu.
Tapi pukul 4 pagi mak saya minta hantar hospital sebab mak saya dah mula tak sedap nafas. Lepas tu mak saya bersetuju untuk tebuk perut sebab mak saya tak boleh makan. Jadi doktor itu kata nak tebuk perut, nak bagi makan, nak bagi masuk susu kat perut. Tapi bila mak saya kata setuju nak masuk hospital, saya tak setuju mak saya nak masuk hospital. Sebab saya dah tahu, doktor sendiri dah maklum pada saya, mak saya memang tak boleh buat apa-apa. Tapi sebab mak saya dah tahu, dia setuju untuk doktor doktor tebuk perut dia. Tapi mungkin Allah tak nak jenazah tu dalam keadaan yang sangat baik, kan? Doktor tak buat. Doktor bagi tahu makan menyeksakan mak saya lah, sebab benda tu sakit, kan? Mungkin doktor sendiri pun dia tak ada, orang kata dia pun macam fikir macam tak ada harapan gitu. Lepas tu malam tu mak saya lelah sangat teruk. Okay, doktor terpaksa tambah ubat dekat nap tu, ubat yang paling tinggi. Adik saya buat video call masa tu. Saya kata ke mak esok balik. Saya kata ke mak saya, mak esok kita balik, Ija ambil. So malam tu juga saya cari ambulans private. Alhamdulillah, orang kata mungkin Allah kata hari Rabu tu adalah hari terakhir di beliau. Smooth. Ambulans free. Ambulans datang ambil pun mak saya boleh discharge pun sangat senang. Ambulans ambil bawa balik rumah. Tapi malam tu pukul 2 pagi doktor video call dengan saya, dengan ada beberapa adik-adik saya yang stay lah, maksud yang tak tidur lagi dalam 2 pagi tu. Doktor kata kat saya, doktor India ni, doktor India perempuan, dia kata kat saya, dia kata, puan, kami tak akan buat apa-apa dekat mak puan. Kami hanya menunggu saja jantung dia berhenti dengan sendirinya. Kita nampak dia sesak nafas. Dia kata kalau orang lain, dia akan dah mula masuk tiup pernafasan untuk bantu daripada segi pernafasan. Tapi untuk mak saya, doktor kata dia tak akan buat apa-apa. So saya memang decide, saya kata tak apa doktor, tolong arrange untuk mak saya keluar pagi besok. Saya nak keluarkan mak saya pagi besok. Dan orang kata dengan izin Allah, ambulans datang hantar mak saya. Orang kata smooth lah, smooth sangat. Pagi tu sangat smooth. Lepas tu ayah saya pun dia ada meeting kat pejabat. Saya kata abah ayah pergilah, kita tunggu mak. Okay, jadi semua adik-beradik, alhamdulillah semua adik-beradik bersama-sama, kan. Pertamanya mak saya khabar, dia rasa bangga lah sebab anak-anak dia semua pandai mengaji. Sebab masa ambil dia tu, abang saya tengah mengaji, kan. Dia kata untung mak, dia kata anak-anak mak semua pandai mengaji. Dan malam tu kok, masa saya kata dekat dia, saya kata mak, besok kita balik tu. Lepas saya letak telefon, adik saya beritahu, adik saya jaga dia tu, dia beritahu, mak saya sempat doakan saya. Mak saya kata, saya banyak berabi untuk dia. Tak fikir langsung. Saya kata ke dia, mak, duit mak jangan fikir, duit kita cari. Yang kita fikir adalah mak sekarang ni. Lepas tu mak adik saya kata, mak saya siap doakan saya supaya lepas ni rezeki saya lagi murah, bisnes saya semakin naik. Doa ibu yang saya akan hilang selama-lamanya. Tapi alhamdulillah masa mak saya pergi, sempat. Dan orang kata sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang mak saya pergi dengan keadaan sangat-sangat senang. Orang kata apa,
Lepas je orang azan Zuhur kan, saya kata mak nak semayang. Saya sembur tangan mak saya. Orang kata ambil air semayang lebih kurang lah kan. Masa tu mak saya duduk atas kursi roda. Ambil air semayang lebih kurang, pakai kat baju semayang. Kain memang tak pakai lah, baju je pakai. Tinggalkan mak saya sekejap dalam pemerhatian lah. Lepas tu tanya mak dah siap? Siap dah, dia kata. Tapi masa tu mungkin mak saya dah mula rasa kot. Mak saya mula gelisah. Lepas tu saya baru nak pergi semayang, saya dengar nafas mak saya lain macam. Masa tu pusing balik, pangku dia punya belakang, gosok dia punya belakang pangku. Sebut nama Allah. Masih dia tarik nafas dia terakhir tu. Alhamdulillah lah, saya rasa Pucu tak dengar, tapi saya rasa dia dengar apa yang kita orang cakap. Memang kita kata, mak, sebut nama Allah, mak. Biar Allah masuk dalam setiap saluran darah mak, saluran nafas mak. Allah ada di setiap tubuh mak. Masa tu dia tarik dan dia tutup mata secara perlahan. Dikelilingi oleh anak-anak dia. Dikelilingi oleh anak-anak dia. Sangat senang dia pergi. Dalam pukul 1.45 macam tu dia tak ada dah. Lepas tu call ambulans untuk datang pengesahan. Pukul 3, 2.30 macam tu, semua ambulans sampai. Sahkan dia mati, dia pergilah. Maksudnya dia dah pergi, dia dah tak ada. So pada pukul 3.30 macam tu, orang datang mandi. Macam kita mandi kan pun, alhamdulillah ada seorang yang pandai bantu. Dan yang semuanya kami sendiri buat, adik-beradik sendiri buat. Kapankan pun adik-beradik yang buat. Lepas tu tanam yang gali semua pun anak-anak lelaki dia semua yang buat. Pukul 6 selesai semua, alhamdulillah. So saya nak bercerita kat sini. Saya macam untuk yang baru masuk okay, saya saja buat live cerita ni sebab pertamanya saya nak cerita kat you all lah. Hargailah orang yang kita sayang kan. Sebab saya sendiri, saya balik sini pun, saya balik Terengganu pun, kenapa saya tak pilih untuk duduk rumah sewa atau duduk rumah saya sendiri? Sebab saya ada rumah sendiri. Kenapa saya memilih untuk duduk bersama dengan mak? Sebab memang niat saya memang saya nak jaga mak saya. Niat saya memang saya nak jaga mak ayah saya. Orang kata alhamdulillah lah, nak masuk 4 tahun Allah izinkan saya bersama dengan mak saya. Apa yang mak saya nak, apa yang mak saya, semua saya turutkan. Cuma satu je yang saya tak turutkan. Dia nak mesin basuh kecil. Dia tengok dah TV kan, Go Shop ke apa tak, Wow Shop tu. Dia nak mesin basuh kecil tu. Mesin basuh dia duduk kat rumah. Saya kata, mau nak buat benda mesin basuh kecil. Dia kata kalau nak basuh selah 2, takkan nak guna mesin besar, dia kata. Saya pun kata, tak ayolah mau bazir. Saya kata macam tu. Itulah satu yang saya terkilan, saya tak dapat beli. Saya tak beli kat dia. Bukan saya tak dapat beli, saya tak beli. Sebab saya rasa macam benda tu bazir, nak buat benda. Kalau mesin basuh dah ada. Itulah yang last dia minta dengan saya. Bukan dia minta, dia bagi tahu, dia cerita. Dia kata bagus mesin basuh ni. Dia kata lah, boleh beli gini-gini. Dia sebab dia cerita kat adik saya yang perempuan tu. Dia kata dia cerita kat saya. Saya kata tak payah beli. Nampak macam dia nak lah kat benda tu. Tapi itulah, saya cerita kat sini. Maksudnya you all nanti kalau ada, masih ada mak kan, jangan pernah berkira wang ringgit lah. Serius saya kata. Sebab bila dia tak ada you all akan sampai satu tahap, duit tu dah tak guna. Duit tu dah tak ada apa nilai dah. Sampai satu tahap. Tapi alhamdulillah, mula-mula saya fikir macam tu tau. Tapi alhamdulillah, lepas saya jumpa seorang ni, ustaz ni,
Dia kata selalu saya fikir macam tu. Dia kata sepatutnya saya kena bekerja lagi lebih kuat sebab saya nak hantar banyak saham kat dia. Kalau saya betul-betul sayang kat dia, bukan sampai sini je sebenarnya kebajikan saya pada dia. Kan apabila matinya seseorang, hanya ada 3 benda yang kita boleh bantu dia. Kan kata doa anak yang soleh, sedekah, amal jariah, kan. Jadi kata sudah bisnes saya tukar balik. Saya bertukar. Saya kena bisnes kuat-kuat, saya kena bisnes laju-laju. Bukan untuk orang katakan bukan untuk kesenangan saya, tapi untuk saya beli banyak saham, untuk saya hantar pada mak saya dan orang-orang yang saya sayang. Macam tu. So alhamdulillah, orang kata apa, mak saya ni macam mana nak kata, orang yang paling saya sayang lah. Maksudnya orang paling sayang. Saya tak pernah diuji dengan satu kehilangan. Ini adalah kehilangan yang pertama yang bagi impact kepada kami sekeluarga lah sebenarnya. So you all sayanglah, kan, sayanglah mak ayah yang ada tu, sayanglah sangat. Orang kata kalau dia nak apa-apa, dia nak bagi, orang kata bagilah. Bagilah, kan. Bagilah. Kalau anda kata kita terpaksa berhutang untuk kebahagiaan dia, buatlah. Kan anda kata kalau kita terpaksa, orang kata kita tak boleh tidur, orang kata tak cukup tidur sebab kena kerja kuat untuk beli jiwa dia, buatlah. Buatlah. Sebab lepas tu kan nanti kalau satu hari nanti awak akan duduk kat tempat saya, awak akan rasa macam galak lah. Banyak benda galak. Macam saya, alhamdulillah, saya tak ada galak sangat. Saya rasa macam saya bersyukur lah, kan. Sebab sepanjang usia sepanjang hidup mak saya ni, orang kata sebelum 4 tahun saya diberi, orang kata dia beri waktu untuk bersama dengan mak saya ni. Saya rasa, orang kata apa yang dia nak tu saya penuhi lah. Saya penuhi. Lepas tu yang baru melihat ni, kalau kata-kata kenapa saya buat video ni, sebenarnya video ni saya buat lepas ni saya nak save. Saya nak letak dalam YouTube saya. Saya tak nak hilang kenangan macam mana mak saya sakit, macam mana keadaan mak saya pergi tu, saya tak nak hilang. Jadi bila saya save dalam YouTube, saya save dalam Facebook ni, kan, kalau kata Facebook saya ni tak kena hack lah, tak kena hack, boleh tengok. Kalau anda kata Facebook saya kena hack, saya ada YouTube, saya nak tengok dalam YouTube. Maksudnya nanti mana tahu anak-anak saya pula boleh tengok. Saya tak nak melupakan benda tu. Sebab yelah, kita kan boleh lupa, kan, betul tak? Jadi bila saya bercerita dalam ni, sekurang-kurangnya cerita tu akan dibawa-bawa sampai bila-bila. Gitu. So untuk you all, orang kata apa, orang kata buatlah sedaya kan, sedaya mampu. Saya pun macam hari tu masa mak saya hilang, saya sangat lost lah. Sangat lost. Tapi alhamdulillah saya ditemukan dengan, orang kata apa, dengan Sifu, kan, mentor SDJB tu, yang bukan setakat ajak saya buat bisnes je. Bila dia tengok saya lost, dia call, dia banyak nasihat, dia banyak bagi semangat, kan. Kawan-kawan pun banyak bagi nasihat. Dia bagi nasihat, dia kata jangan ikut perasaan sangat, kan. Kita kena redha. Maksudnya banyaklah, sebab kita tak nak disebabkan down kita tu, disebabkan rasa kita, galak kita tu menyebabkan, orang kata, dia akan memudaratkan penyakit pada kita pula. Sebab saya beritahu terang-terang, saya lepas mak saya pergi tu, saya ni saya ni ada simptom macam mak saya. Kan, mak saya, okey, untuk pengetahuan yang baru ni, baru tengok ni, mak saya disahkan penyakit kanser thyroid anaplastik. Okey, kanser thyroid anaplastik ni adalah kanser yang menyerang orang berumur 60 tahun dan ke atas saja, dan dia adalah kanser berakar. Okey, kanser ni tak boleh buat benda-benda. Okey, kalau lagi kita usik lagi tu, dia sangat agresif. Okey, mak saya sebab laju, sebab hari tu doktor pernah masukkan wayar kot mulut untuk ikut hidung untuk makan dengan minum susu, untuk masuk susu. Tapi mak saya tak tahu sebab kanser tu sangat agresif, so kena keluarkan. Lepas kita keluarkan wayar makanan tu,
Kanser tu sangat agresif lah, sampai sebesar-besarnya. Dan apabila dia menyerang, dia memang sangat tegang dan sangat panas. Sangat panas sampai sentuh pun tak boleh. Terlampau sakit. Maksud terlampau sakit. Dan mak saya adalah seorang fighter. Dia kuat semangat. Sebab walaupun doktor bekalkan ubat morfin kat dia, morfin tu paling kuat lah, dia tak makan. Dia sakit sangat-sangat baru dia makan. Dia memang tak makan. Dia sanggup bertahan dengan sakit dia tu. Yang tu saya speechless lah. Maksudnya, orang kata apa, macam mana seorang sakit kanser, dia elokkan diri dia daripada makan morfin siapa banyak kan. Sebab biasanya doktor kata morfin ni bagilah berapa-berapa untuk bagi pasien tu selesa. Tapi mak saya dia still bertahan. Morfin tu dia ambil 1.5 ml tu, orang kata dalam 3 kali satu hari macam tu je. Tu pun paling banyak. Padahal dia ambil sekali je. Dia memang tahan betul-betul sakit dia. Sampai kadang-kadang tangan dia ketuk kan. Maksudnya, tapi kanser tu memang kanser yang sangat jahat. Yes, kanser anaplastik tu, thyroid anaplastik tu, doktor kata kalau kita operate buang pun, orang kata tak keluar hospital lagi, akor dia dah ni. Akor dia tu memang menyerang dan dia akan tutup saluran pernafasan lah. Dia akan tutup saluran pernafasan dan sampai akhirnya akan berhenti macam tu lah. Itulah kisah mak saya sakit tu. Dan sakit tu sangat cepat. Dan saya sebenarnya bersyukur sebab Allah tidak uji mak saya terlampau lama kan, sikit je. Dan saya pun sangat bersyukur sebab Allah bagi hint pada mak saya kan. Allah bagi hint, maksudnya ada masa lah mak saya untuk bertobat, untuk dekatkan diri dengan Tuhan kan. Ada masa. Dan saya pun bersyukur sebab Allah tarik nyawa mak saya bukan kerana COVID. Sebab kita tahu kan, musim sekarang ramai orang pergi dengan COVID. Bila COVID ni, anak-anak nak tengok pun tak boleh kan. Nak mandikan pun tak boleh. Nak semayangkan pun, nak tanamkan pun tak boleh. Jadi bila mak saya pergi dalam keadaan macam ni, anak-anak semua boleh uruskan daripada A sampai Z. Kan. So maksudnya, yelah, kata setiap yang bernyawa tu pasti akan mati. Dan kita terimalah. Saya terima. Ia menjadi kenangan yang tak boleh kita lupakan. Dia adalah memori saya dan adik-beradik. So video ni saya akan simpan untuk saya tengok, untuk saya bagi tengok anak-anak saya akan datang kan. Anak-anak saya besar, mungkin dia akan melupakan mak tok dia nanti. Dia kecil tu tak kenal mak tok lagi kan. Bila besar nanti insya-Allah dia dah kenal mak tok dia. Okay. So itu sahaja. Terima kasih pada yang menyapa saya. Tak sempat nak menyapa you all tadi. Saya tengah bercerita kan. Okay, terima kasih bagi yang melihat. InsyaAllah nanti kita akan live lagi. Okay, bagi yang masuk last ni, kalau nak dengar cerita pada awal nanti, you all boleh tengok daripada awal balik lah. Okay, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. Selamat petang.